Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. 我们一起低头祷告。 Tuhan Allah yang baik di dalam kehidupan kami. 在我们生命中全善的父神， Saat ini kami mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan. 我们现在要聆听你真理的话语， Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. 求你帮助我们能明白你圣经的经义， Dan Tuhan juga tolong supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. 也求神帮助我们在生活生命当中行出你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 奉耶稣基督的名，我们祷告，感恩， Amin. 阿门。 Jemaat yang terkasih, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan 亲爱的弟兄姊妹，我们翻开一处经文， dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. 在彼得后书第1章19节到21节。 Tema kita adalah berbicara tentang inspirasi dan iluminasi Alkitab. 今天的正道题目是末世和光照，也可以说是末世与启示。 Kita akan membaca dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. 我们读圣经是彼得后书第1章19节到21节。 Jika sudah menemukan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Yang pertama saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia, di kali yang kedua akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文读，再用中文读。 Dan demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 经上记着说，我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。 Saat ini sedang ramai diperbincangkan dan sedang viral tentang Chat GPT. 关于聊天机器人，当下是很流行的一个话题。 Katanya Chat GPT ini serba tahu dan bisa menjawab semua pertanyaan kita. 据说聊天机器人是无所不知的，可以回答我们所有的问题。 Sehingga ketika saya sedang mempersiapkan khotbah hari ini, saya tergoda untuk memakai Chat GPT ini. 当丹尼传道在准备今天的讲章的时候，他也想试着用一下聊天机器人。 Tapi tentu saja saya tidak akan memakai Chat GPT untuk membuatkan khotbah saya hari ini. 那绝对不是说今天的讲章是用那个聊天机器人所写出来的。 Tapi saya hanya meminta dan menanyakan kepada Chat GPT ini pertanyaan demikian. 丹尼传道问了一个聊天机器人这样的问题： Menurut kamu, apakah buku yang paling berpengaruh di seluruh dunia ini? 据你来看，这个世界上最有影响力的一本书是什么？ Dan inilah jawaban dari Chat GPT. 这个是聊天机器人给出的答案。 Chat GPT bukan hanya menjawab nama buku yang paling berpengaruh di seluruh dunia, tetapi Chat GPT juga memaparkan alasan kenapa Alkitab adalah buku paling berpengaruh di seluruh dunia. 聊天机器人不仅是给出了圣经是最有影响力的一本书的这个答案，它也给出了为什么圣经是世界上最有影响力的一本书原因。 Saat ini saya mau mengajak setiap kita tidak hanya mempercayai apa yang dikatakan oleh Chat GPT ini. 现在我们邀请弟兄姊妹们不要单单的相信聊天机器人的答案， Tapi kita mau sama-sama kembali kepada kebenaran firman Tuhan untuk melihat apakah Alkitab sebagai buku yang paling berpengaruh di dalam dunia ini. 我们回到圣经，看看圣经到底是否是最有影响力的一本书。 Kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kenapa Alkitab itu sendiri menjadi buku yang paling berpengaruh di seluruh dunia. 我们看看圣经是不是自己已经记载了，已经说出了它是最有影响力的一本书。 Kalau kita melihat dari surat 2 Petrus, 当我们看彼得后书的时候， surat 2 Petrus adalah sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Petrus untuk meneguhkan iman jemaat di sekitar Asia Kecil. 彼得后书是使徒彼得写给小亚细亚教会的一些教会的书信。 Saat itu iman jemaat di sekitar Asia Kecil sedang goyah karena banyaknya pengajaran dari nabi-nabi palsu pada saat itu. 因为在当时的小亚细亚信徒，那个时候他们的信心在摇动，因为面临很多的假师傅的教导。
Kalau kita melihat di dalam pasal 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama, 当我们看彼得后书第2章第1节的时候， di sini ditulis demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 第2章第1节记着说：从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引诱陷害人的异端，连买他们的主，他们也不承认，自取速速的灭亡。 Dari ayat ini kita bisa melihat tentang bagaimana kondisi jemaat saat itu begitu dibingungkan dengan banyaknya pengajaran yang bermacam-macam. 从这节经文当中，我们可以看出当时的信徒他们是多么的迷茫。 Karena pastilah masing-masing pengajar itu akan mengajarkan apa yang sesuai atau apa yang mendatangkan keuntungan bagi mereka sendiri. 因为那些假师傅的教导是为了取他们自己的利益。 Pengajar A akan mengajarkan A dan itu adalah sebuah kebenaran. Dan pengajar B juga akan mengajarkan B yang sebagai sebuah kebenaran. A 的教导有 A 自己的道理 ，B 的教导也有他自己的道理。 Dan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah seperti inilah, 在这样的困境当中， Rasul Petrus menyampaikan suratnya. 使徒彼得写书信给他们。 Di tengah-tengah situasi begitu banyak pengajaran yang membingungkan ini, Petrus hanya mengingatkan jemaat di Asia Kecil supaya mereka berpegang kepada Alkitab sebagai sumber kebenaran. 在各种各样的假的教导的情况下，使徒彼得使他们能够回归到圣经，握紧圣经。 Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19 berkata demikian. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar di dalam hatimu. 正如19节说到的，我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮的时候，晨星在你们心里出现的时候才是好的。 Kata memperhatikan di dalam bahasa aslinya bisa memiliki arti berpegang atau melekat. 说到留意，在原文当中可以说是握紧或者是黏住。 Sehingga di sini Petrus ingin menunjukkan bahwa ketika kita ada di tengah-tengah kebingungan sama seperti ketika kita berada di tengah-tengah kegelapan, 正如彼得所说的，当我们在困惑当中的时候，或者是我们在黑暗当中的时候， kita perlu berpegang atau melekat kepada satu cahaya yang bisa menuntun kita di tengah-tengah kebingungan kegelapan itu. 我们要握紧一束光，可以在黑暗当中，在困境当中引导我们。 Oleh karena itulah Petrus mengatakan kamu mesti berpegang melekat kepada pelita yang bercahaya. 你们要握紧在黑暗当中亮的那束光。 Dan itu jelas Rasul Petrus berbicara tentang firman. 这里很清楚的，彼得所说的就是神的道。 Berbicara tentang Alkitab sebagai satu-satunya pegangan di tengah-tengah segala kebingungan yang ada pada saat itu. 在一切的困惑和迷惘当中，圣经是我们唯一需要抓住的。 Dari ayat yang 19 ini kita bisa melihat satu kebenaran tentang bagaimana Alkitab itu bisa memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 在19节当中，我们可以彼得清晰的阐述了为什么圣经是我们生命当中对我们影响力最大的一本书。 Alkitab akan menolong seseorang untuk bisa menemukan kebenaran di tengah-tengah segala kebingungan yang ada pada saat itu. 圣经可以帮助我们在迷茫当中去认识真理。 Sebetulnya sama seperti dunia kita saat ini ketika kita ada di tengah-tengah kebingungan karena begitu banyak klaim kebenaran di luar sana. 正如现今的时代，我们也面临着很多的迷惘或迷惑，因为有很多的人宣称自己是真理。 Kita perlu berpegang melekat kepada satu kebenaran yang sejati itu yaitu Alkitab sebagai firman Allah. 我们要紧紧的抓住那真正的真理，就是圣经，它是神的话。 Dan kalau kita melihat kenapa Petrus memaparkan di ayat ke-19, kenapa kita perlu berpegang kepada Alkitab sebagai satu-satunya panduan di dalam kehidupan orang percaya. 那我们也可以看到彼得在19节所阐述的，为什么圣经是我们唯一需要握住的真理。 Petrus memaparkan dua pemahaman teologis yang mendasari bahwa Alkitab memiliki sebuah pengaruh yang bisa mengubahkan hidup dari pembacanya. 彼得也阐述了以圣经事实为真理的两个神学观点，为什么圣经是最有影响力的一本书。 Kalau kita melihat di ayat yang ke-20, Rasul Petrus berkata demikian. 当我们看20节的时候，彼得这样说：
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 第一要紧的，该知道圣经上的话没有可以随私意解说的。 Kalimat ini mau menunjukkan bahwa untuk memahami tulisan di Alkitab, seorang pembaca tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan atau kehendaknya sendiri. 这节的经文的意思是说，读者不可以随着自己的意思或者自己的能力去读圣经。 Di dalam bahasa teologisnya, ketika seseorang membaca Alkitab, seseorang membutuhkan sebuah iluminasi. 就着神学的角度来说，读圣经需要一些光照或启示。 Secara harafiah, kata iluminasi memiliki arti menerangi. 启示就着字面的意思是说，是被光照。 Bapak Ibu, pemahaman tentang iluminasi atau diterangi ini bukan berarti bahwa Alkitab itu sendiri tidak terang atau tidak jelas. 我们去理解启示或光照，不是因为圣经本身不够亮，或者是不够清晰。 Namun pemahaman tentang iluminasi ini justru mau menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup di dalam kegelapan, maka hatinya perlu diterangi terlebih dahulu untuk manusia bisa mengerti dan memahami Alkitab dan segala kebenaran yang ada di dalam Alkitab tersebut. 作为启示和光照，因为我们人活在罪当中，所以我们的心灵需要首先被光照，我们才可以读懂圣经。 Seorang teolog pernah berkata demikian. 有一个神学家这样说。 Saya akan langsung menerjemahkan kutipan dari teolog tersebut. Dosa membutakan hati kita terhadap arti dan tujuan sebenarnya dari Alkitab. Bahkan jika kita membawa salinan yang terbaik sekalipun di tangan kita, kita tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran itu. Masalahnya tidak dengan Alkitab kita, masalahnya ada pada hati kita yang berdosa. Dosa membuat atau menggelapkan dan mematikan persepsi spiritual kita. Tuhan harus menerangi hati kita, Tuhan harus bertindak, Tuhan harus membuka penutup mata itu. 哪怕我们手里有最清晰的圣经注释，但是我们的心已经被罪恶弄瞎了我们的心眼，使我们不能明白圣经的旨意和真理。所以，不是因为我们圣经的问题，乃是因为我们是心里的罪性的问题，罪使我们的心眼或者属灵的感知已经瞎了。所以神必须要光照我们，光照我们的心灵。神必须要做工，他必须除去我们心里所蒙蔽的。 Sehingga iluminasi ini merupakan karya dari Roh Kudus Tuhan. 这是圣灵的工作。 Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk kita bisa membaca atau mendengar dan menerima dan secara tepat mengerti maksud dari setiap firman yang tercatat di dalam Alkitab. 圣灵会帮助我们去听、去看，让我们去领悟神在圣经上所记载的一切。 Jadi dengan adanya Roh Kudus ini akan menolong setiap kita untuk kita bisa mengerti dan memahami setiap bagian firman Tuhan yang kita baca. 所以圣灵会帮助我们所领悟，让我们明白我们所读圣经的每一节经文。 Bapak Ibu, saya mau menunjukkan tentang dua hal yang berbeda antara membaca dan mengerti. 所以我们要讲读或领会有两点不同， Membaca dan mengerti itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. 因为读和明白有两点不同。 Sebagai contoh paling gampang adalah ketika setiap kita yang tidak buta huruf, pasti bisa membaca larangan untuk jangan membuang sampah sembarangan. 因为我们每个人都不是文盲，我们肯定可以读懂这样一则禁令，就是说不要随便丢垃圾。 Namun untuk bisa mengerti dan pengertian itu terwujud dalam hal tindakan. 那是否真的领会这个禁令，是通过他的行为表现出来？ Ketika semua bisa membaca jangan membuang sampah, 因为每个人都可以读，不要乱丢垃圾。 tetapi untuk bisa mengerti tidak melakukan perintah tersebut, tidak setiap orang bisa mengerti itu. 所以借着这个不乱丢垃圾的行为，可以彰显，可以表现出是不是读的这个人真正明白了这个禁令。 Demikian juga dengan ketika kita membaca Alkitab. 正如我们读圣经一样， Setiap kita mungkin membaca Alkitab yang sama, tetapi kita bisa memiliki pengertian yang berbeda di dalam melakukan firman Tuhan itu. 我们读的圣经都是一样，但是每个人做出来的行为却不一样。 Tetapi seharusnya dengan iluminasi yang berasal dari Roh Kudus Tuhan itu akan menolong kita memiliki sebuah pengertian yang sama sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah ketika menuliskan firman Tuhan itu. 所以要借着圣灵的帮助来光照我们，使我们真正能够明白圣经所写的，来能真正照着圣经上所写的真理去行。
Dan dengan iluminasi Roh Kudus ini akan menolong kita bukan hanya bisa membaca dan mengerti, tetapi kita juga ditolong untuk bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. 借着圣灵的光照和启示，我们不仅仅能读能明白，也可以能够在日常生活当中行出来。 Oleh karena itu penting buat setiap kita ketika kita akan membaca firman Tuhan untuk kita berdoa. 所以说，在读经之前，我们祷告就非常重要。 Kita berdoa ketika mau membaca firman bukan karena Alkitab kita itu sesuatu yang begitu kudus yang harus kita hormati. 我们祷告不是因为圣经是那样的圣洁，我们一定要敬畏它。 Tetapi ketika kita mau membaca firman Tuhan, kita harus berdoa karena kita mau memohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti apa yang kita baca dari Alkitab itu. 所以在读经之前，我们祷告是不是求圣灵帮助我们能够明白圣经所记载的经义？ Karena hanya dengan pertolongan Roh Kudus inilah setiap tulisan di dalam Alkitab akan menjadi tulisan yang berpengaruh dan akan mengubahkan kehidupan kita. 所以借着圣灵的帮助，圣经上所写的话会影响我们的生命，使我们的生命有巨大的改变。 Karena tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengerti dan memahami dan bahkan tidak mungkin akan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. 没有圣灵的帮助，我们就不会明白领悟神的话，我们也不可能行出神的话。 Lalu hal yang kedua yang membuat Alkitab itu menjadi buku yang paling berpengaruh di dalam kehidupan orang percaya. 使圣经作为最有影响力的一本书的第二点， Di ayat yang ke-21 Rasul Petrus menuliskan demikian. 21节，彼得这样说： Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。 Kata inspirasi secara literal memiliki makna ilham atau imajinasi. 说到末世，就着字面的解释是说灵感或者是启迪。 Ilham atau imajinasi ini akan terwujud dalam sebuah ekspresi daya cipta atau kreativitas. 灵感或者是创造力，是借着他实际的作品或者是他的创意彰显出来。 Ilham atau imajinasi inilah yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk mencipta atau membuat sesuatu. 灵感和想象能够推动或者激励某一个人去做出某样事物。 Alkitab kita dihasilkan atau ditulis oleh para penulis manusia. 圣经是借着人的笔所写出来的。 Alkitab kita bukanlah Alkitab yang langsung berasal dari tangan Tuhan yang jatuh dari langit, dari surga ke hadapan kita. 圣经不是从天上神的手一松，噗掉到地上的。 Tetapi semua tulisan yang ditulis oleh tangan manusia ini diilhami atau diimajinasikan oleh Allah sendiri. 所以是神借着人的手，神的灵感动他们，借着人的手写出圣经。 Allah melalui Roh Kudus menginspirasikan, mengilhamkan, menggerakkan para penulis Alkitab untuk menulis seperti apa yang ingin dikatakan oleh Allah kepada manusia. 圣灵漠视人，借着人的手写出圣经。 Jadi semua tulisan yang ada di Alkitab adalah inspirasi dari Allah yang membuat para penulis tergerak untuk menulis seperti apa yang Allah mau. 所以圣经所记载的一切都是圣灵感动人所写出来的，都是神想要的。 Pemahaman teologis tentang inspirasi inilah yang membuat Alkitab berbeda dengan buku-buku yang lain. 所以这样的阐述，这样的说明，说明了圣经与别的书籍不同。 Jika buku-buku lain di dunia ditulis melalui inspirasi atau ilham atau imajinasi manusia yang sudah berdosa, 如果世上的书籍是借着已经堕入最终人的手的灵感或者是想象写出来的， tetapi Alkitab ditulis melalui inspirasi atau ilham dari Allah sendiri. 但是圣经却是借着圣灵的启示，借着人的手写出来。 Bahkan seorang teolog bernama John Calvin mengatakan bahwa Alkitab itu adalah verbum Dei. 所以有一个神学家这样说：圣经无物论。 Verbum Dei itu artinya adalah perkataan Allah. 所以，这句话的意思是说神的话。 Bahwa di dalam Alkitab ini seluruh isi yang ada di dalam Alkitab berarti itu adalah kata-kata dari Allah sendiri. 所有圣经记载的一切都是神自己说的话， Yang dituliskan melalui tangan para penulis Alkitab. 借着人的手写出来。 Yesaya pasal 40 ayat yang ke-7 sampai 8 menuliskan demikian. 以赛亚书40章第7节到第8节这样说： Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 草必枯干，花必凋谢，耶和华必吹气在其上。百姓诚然是草，
草必枯干，花必凋谢，唯有我们神的话是永存的，永远立定。 Ayat ini mau menunjukkan suatu fakta bahwa manusia itu begitu fana. 这段经文说到的人都是必朽坏的， Manusia betul bisa menghasilkan karya-karya yang indah. 人可以做出一些美好的事物， Dan karya-karya yang indah itu adalah seperti buku yang baik dan bagus. 比如说人可以写出那些好的书籍， Namun semua buku ini tidak bernilai kekal. 但是这些书籍不能永存。 Dan di Yesaya ini dikatakan hanya Alkitab atau firman Allah itulah yang memiliki nilai yang kekal. 只有以赛亚书，只有神的话是永远立定的。 Dan saya mau menunjukkan inilah salah satu faktor lagi yang menjadikan Alkitab sebagai buku yang paling berpengaruh di dunia. 这也是使圣经成为一个世界上最有影响力的一本书的原因。 Sebab konten dan signifikansi Alkitab tidak dipengaruhi oleh tren zaman. 因为圣经的内容和圣经的意义不会跟着时代的更换而受到影响。 Kalau sebuah buku yang terbaik sekalipun ada masanya trennya naik, tetapi ada suatu ketika trennya akan turun. 一本属地的书籍，不论有多好，时代的更替，它的价值也会慢慢的消退。 Ada sebuah buku yang kontennya yang signifikan sekali dengan zaman tertentu, tetapi di zaman yang berbeda akan tidak signifikan untuk dibaca. 普通的一本书，可能在当时的世代是非常有意义的，但是随着时代更替，它的意义就没有那么重大。 Namun Alkitab 但是圣经， bernilai kekal. 我们的圣经却是立定到永远。 Sepanjang zaman ketika kita membaca Alkitab, Alkitab itu tetap akan signifikan terhadap kehidupan kita. 我们一生都在读圣经，那我们的圣经的价值是永存的。 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， Alkitab bukanlah sebuah buku kamus atau buku petunjuk atau buku mantra, 圣经不是一本字典说明书或者是一本咒语的书， di mana di dalamnya kita bisa mencari jalan keluar bagi sebuah permasalahan. 当我们遇到困境的时候，我们可以从圣经当中找出答案。 Tetapi Alkitab justru berisi janji setia Allah bahwa Allah akan menyertai dan menemani umatnya di masa-masa yang sulit. 但是圣经上有神的应许，当我们在困境当中，神与我们同在。 Di ruang gembala tadi saya sempat ngobrol dengan Jiang Li. 在牧师室的时候，刚才我们两个有一个简短的对话。 Saya bertanya, apakah lebih baik kalau kita punya orang yang memberitahu kita sebuah jalan keluar untuk masalah kita, tetapi orang ini membiarkan kita untuk mengerjakan jalan keluar itu sendiri. 第一个选择，你觉得哪一样好？是有人告诉我，当我们在困境当中，有一个人告诉我们方法，但是那个人却离开我们走了，留下我们一个人去面对这个困境。 Atau yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa aku akan selalu ada di belakangmu dan menolong kamu di segala kesusahan. 另外一条出路就是，当我们在困境当中的时候，有一个人对我们说：“我会一直陪着你，在你困境当中，我会帮助你。”你觉得哪一个更好？ Saya bertanya kepada Jiang Li, pilih yang mana, yang pertama atau yang kedua? 丹尼传道问我，我选哪一个？选一还是选二？ Dan Jiang Li jawab dua-duanya ya. 我选两个，告诉方法，然后一起走。 Iya, pasti kita mau dua-duanya, bahwa ada jalan keluar dan ada jaminan bahwa ada orang yang selalu menyertai kita, menolong kita untuk kita bisa keluar dari masalah itu. 所以我们每个人可能都会选两个，第一个你告诉我们方法，第二个你要一直陪着我们在困境当中帮助我们。 Tapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Alkitab justru memberitahu kepada setiap kita, bukan jalan keluar dari setiap permasalahan itu. 但是实际上，圣经所记载的不是当我们在困境当中有圣经告诉我们方法， Tetapi Alkitab mau menunjukkan sebetulnya apa yang menjadi masalah dari masalah yang sedang kita hadapi. 但是圣经会告诉我们，在我们会遇到一些困境。 Dan Alkitab menunjukkan kepada kita ada pribadi yang akan terus menemani kita melalui masalah-masalah di dalam kehidupan 但 setiap 是 kita. 圣经也告诉我们，当我们困境当中的时候，有一位一直陪伴我们的那一位。 Alkitab menunjukkan kepada setiap kita bahwa kita sebagai manusia tidak bisa mengusahakan apapun sendiri. 圣经告诉我们，我们其实不能做什么。 Keselamatan, berbicara tentang keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah, pemberian dari Allah. Allah yang mengerjakan untuk kita. 说到救恩，其实救恩是神的恩典，是神亲自赐下救恩，我们没有功劳。
berbicara tentang kita lepas dari belenggu dosa. Kita tidak bisa lepas dari belenggu dosa. Harus Allah yang menolong kita lepas dari belenggu dosa itu. 说到脱罪，我们不可能自己脱离罪恶，因为神从上面帮助我们去脱离罪恶。 Bahkan ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, ketika kita mau membaca firman Tuhan pun, kita tidak bisa membaca dan mengerti dengan usaha kita sendiri. Harus Allah yang menolong kita untuk kita bisa mengerti firman Tuhan ini. 就算我们读圣经的时候，我们也不可能随着自己的心意、自己的能力去读圣经，我们也需要圣灵来帮助我们，我们需要祷告。 Seharusnya ketika kita tahu ada pribadi yang akan terus menolong kita, memampukan kita melalui masa-masa yang sulit, itu lebih memberikan kekuatan buat kita. 所以，因为我们知道，在我们困境当中、困难的时候，有他来一直陪着我们，赐力量给我们。 Dan itulah sebetulnya yang menjadi isi dari Alkitab kita. 这是圣经所记载的。 Alkitab memberitahu apa yang menjadi tujuan utama dari manusia hidup di dunia ini. 圣经所记载了人生的目标是什么？ Lalu Alkitab juga menunjukkan apa yang menjadi masalah di belakang setiap penderitaan dan kesulitan yang sedang kita hadapi. 圣经也记载了我们困难的背后到底是什么？ Betul, Alkitab tidak memberikan jalan keluar. 实在是圣经没有给我们出路。 Tetapi Alkitab memberitahu ada Tuhan yang akan menolong setiap kita melalui setiap kesulitan dan pergumulan itu. 但圣经告诉我们，在我们困境或困难的时候，神会帮助我们。 Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita sudah tahu tentang bahwa Alkitab ini adalah buku yang paling berpengaruh di dalam kehidupan kita. 因为我们已经知道了，圣经是世上最有影响力的一本书。 Pertanyaan kita tentu saja, apakah kita mau memprioritaskan waktu kita untuk hal-hal yang berdampak dan berpengaruh buat hidup kita ini? 那我们的问题就是，我们是不是优先花上时间，然后再做这件最有影响力的事？ Seberapa besar waktu dan effort kita untuk kita membaca Alkitab? 我们花了多少的时间？我花了多少的努力去读圣经？ Tony Reinke di dalam sebuah buku menuliskan demikian. Tony Reinke 在一本书上这样写道。 Tony Reinke mengatakan bahwa sebuah fakta bahwa dunia digital saat ini membuat manusia kehilangan begitu banyak hal yang berharga di dalam hidupnya. 现在的数字化世界使人们失去了很多有价值的东西。 Film dan segala bentuk presentasi digital membuat manusia menjadi pasif dan hanya mau mengejar hal-hal yang mudah saja di dalam kehidupannya. 电影也好，数字媒介也好，使得人们变得非常的被动，而且非常的肤浅，追求那些非常容易得到的东西。 Salah satu contoh yang dipaparkan oleh Reinke adalah ketika adanya mesin pencari informasi di zaman Reinke itu menuliskan buku ini. 他举出的一些例子就是说有一台能写出这本书的一台机器。 Ketika kita ingin tahu segala sesuatu atau informasi, kita tidak perlu membaca buku dan melakukan riset yang mendalam. 如果我们想得到某种信息的时候，我们不需要再去读很多的书籍。 Kita hanya perlu cari internet dan cari di Google tentang informasi yang ingin kita peroleh. 如果我们要得到某样信息，我们只需要上网，只需要去谷歌搜一下就有了。 Dan bahkan di zaman kita saat ini tadi ChatGPT itu amat sangat menolong. 所以现在的聊天机器人真是帮助非常的大。 Tetapi Reinke menjelaskan bahwa semua yang kita lakukan di dunia digital itu membuat kehidupan kita menjadi dangkal dan tidak berpengaruh kehidupan kita untuk orang lain di sekitar kita. 但是 Tony Reinke 又说，现在的所有的数字化的世界的东西，使我们人变得很肤浅，而且我们的影响力也越来越小。 Pengetahuan dan informasi yang begitu mudah ada di dalam diri kita membuat informasi itu tidak tertanam dengan baik di dalam pikiran dan hati kita. 我们那么迅速的得到所有的知识、所有的信息，但是这些信息、知识却不能深深的种在我们心里， Kita kehilangan kemampuan otak kita untuk menganalisa segala sesuatu. 使我们不能够好好的去分析某样事物。 Contoh ketika salah satu dunia digital, informasi di belahan dunia yang lain terjadi sesuatu, saat ini detik itu juga kita juga bisa mengetahui tentang peristiwa itu terjadi di belahan dunia yang lain. 所以借着现在的这个数字化的时代，我们也可以知道在那个半球到底发生了什么事情。 Dan di tengah cepatnya dunia informasi itu bukan membuat manusia menjadi lebih merasa aman karena informasi yang cepat itu, tetapi justru menjadi lebih khawatir di dalam kehidupannya. 所以我们那么快的就知道某样的信息，不会使我们的生命觉得很平安，反而会让我们觉得非常的忧虑。 Begitu tahu Israel di sana dibom, kita di sini tahu saat itu juga dan kita langsung panik, sebentar lagi perang dunia ketiga. 然后当我们知道在以色列那边有炸弹爆炸事件以后，我们心里马上就会担心，哇，好像第3次世界大战就要爆发了。 Hal itu terjadi bukan karena cepatnya informasi yang membuat kita khawatir.
这样的事情发生，不是因为我们有这样速度的信息接收能力， Tapi kita khawatir karena kita tidak punya kemampuan untuk menganalisa latar belakang apakah mungkin akan terjadi perang dunia ketiga atau tidak. 我们所担心的就是在这些麻烦的背后，我们其实无能为力。 Atau ketika kita menggunakan waktu kita berjam-jam untuk menonton drakor dan dracin. 还是我们花了几个小时的时间去看韩剧、看中国电视剧。 Kita ada waktu, tapi kita pilih untuk menonton drakor yang berseri-seri itu. 我们有时间，但是我们却把这个时间花在了看韩剧上面，一集一集的看。 Bahkan mungkin tidak punya waktu, tapi kita sempatkan supaya punya waktu supaya bisa nonton drakor itu. Please。 Kita tidak punya waktu, tapi kita pakai curi-curi waktu. 其实我们可能在我们上班的时间没有那么充分，但是我们就是偷偷摸摸的用一点时间看韩剧。 Padahal drakor, dracin ini tidak akan pernah merubah masa depan kita lebih baik, betul Bapak Ibu? 韩剧或者是国剧并不会改变我们未来的生活。 Mungkin beberapa kita mengatakan drakor, dracin ini bisa memberikan stress release. 可能我们会说，那韩剧或者说国剧可以给我解压， Tapi itu hanya jangka pendek saja Bapak Ibu. 这个就是短暂的而已。 Karena begitu selesai kita nonton Koko Cici yang cakep dan ganteng itu, kita harus kembali kepada realita kehidupan kita yang penuh dengan permasalahan. 当我们看到韩剧里那个欧巴姐姐，欧巴姐姐，然后以后我们又要面临我们所面对的困难。 Justru kita menjadi lebih stres ketika kita selesai menonton drakor dan kita mengharapkan realita kehidupan sama seperti drakor yang kita tonton. 当我们看了韩剧以后，其实是让我们有更多的压力，因为我们希望我们的现实生活也像韩剧那么美好。 Tony Reinke mengatakan dunia digital membuat kebiasaan kita untuk menganalisa sesuatu menjadi berkurang. 所以当Reagan 说，现在的数字世界使我们对这个世界上所有事物的分析越来越少。 Tony Reinke mengatakan padahal seharusnya dengan membaca, pikiran manusia itu menjadi lebih aktif, menjadi lebih kreatif dan lebih cerdas. Tony Reagan 说，借着阅读，其实是可以使人的思维更加的活跃，更加有创意，更加的聪明。 Karena waktu kita membaca, kita diajak untuk membuat visualisasi di dalam pikiran kita sendiri. 当我们阅读的时候，我们就进入一个视觉化的世界。 Waktu kita membaca, kita juga diajak untuk menganalisa dengan segera tulisan yang sedang kita baca, artinya apa, maknanya apa. 当我们阅读的时候，我们就会分析，那这些是什么意思？它的本质又是什么？它的意义又是什么？ Oleh karena itulah di dalam dunia digital saat ini tantangan membaca Alkitab adalah sebetulnya kita sedang melawan kebiasaan atau melawan gaya hidup digital ini. 所以在这个数字化的世界当中，其实我们读圣经是与现在我们的生活习惯，或者是现在世界上面临的这些数字化的世界相反对的。 Tidak mudah untuk bisa kembali dari kebiasaan kita menikmati dunia digital itu. 其实我们很难再从数字化的世界当中转回。 Tetapi ketika tadi di firman Tuhan ini dikatakan iluminasi dari Roh Kudus itu akan menolong kita untuk kita bisa menikmati waktu-waktu kita membaca firman Tuhan. 但是刚才的经文说到，当借着圣灵的帮助、圣灵的光照和启示，让我们能够享受读圣经的这段时光。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan sebagai akhir dari penutup khotbah saya pada hari ini. 今天的亲爱的弟兄姊妹，今天的正道结尾， Saya mau memaparkan satu fakta yang terakhir tentang kenapa kita harus memprioritaskan membaca Alkitab di dalam kehidupan kita. 结尾的时候我们要讲为什么我们要把读圣经放在优先。 Karena kalau dari skema ini kita bisa dengan jelas melihat bahwa Alkitab itu adalah tentang bagaimana Allah sedang mau berbicara kepada setiap kita. 圣经其实是神对我们说话。 Saya mau mengajak kita melihat bahwa ketika Allah sebagai pribadi pencipta kita masih ingin berbicara kepada setiap kita melalui Alkitab ini. 当我们看到神伟意的创造者，他现在仍然愿意跟我们说话，是借着圣经对我们说话。 Seharusnya ini menjadi sebuah
privilege, menjadi sebuah hak yang khusus buat kita untuk kita juga mau sungguh-sungguh memprioritaskan waktu kita untuk membaca firman Tuhan ini. 这是我们的特权，是我们的权利，我们要优先时间花在读圣经这件事情上。 Bayangkan kalau ada seorang presiden mau ngobrol dengan kita. 想象一下，如果有一个总统愿意跟我们说话， Kita pasti akan sisihkan segala acara kita untuk kita bisa ketemu dan ngobrol dengan presiden itu. 那我们肯定所有的事情都靠边站，我们要先跟这个总统说话。 Alkitab adalah ketika Allah mau berbicara kepada setiap kita. 圣经就是神要跟我们说话， Alkitab bukan sekedar buku, 圣经不是一本普通的书籍， tetapi Alkitab adalah Allah yang masih terus mau berbicara kepada setiap kita. 圣经乃是神要不断的借着它跟我们说话。 Dan pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, maukah kita memberi prioritas untuk kita membaca Alkitab dan mengerti apa yang menjadi perkataan Allah di dalam kehidupan kita? 今天的问题就是我们是否愿意优先花时间读圣经？ Biarlah ketika kita sungguh-sungguh mau memprioritaskan pembacaan Alkitab kita, kita bisa mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 如果我们真的愿意优先花时间在读圣经这件事情上，圣经也会改变我们的生命，在我们的生命当中有一个很大的影响。 Amin. Mari kita tundukkan Amin. kepala, kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. 神啊，我们何等的感谢你，因为你的话语， Firman Tuhan yang terus mengingatkan kami tentang kami harus memprioritaskan pembacaan Alkitab kami. 神啊，你的话不断的提醒我们，要我们优先去读圣经，读你的话。 Kami diingatkan bahwa Alkitab adalah tentang Allah yang mau berbicara kepada setiap kami. 我们知道圣经是神借着它来对我们说话。 Tuhan tolong dengan iluminasi dari Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh membaca Alkitab. 神啊，求你帮助，借着圣灵的光照和启示，使我们能够好好的读经。 Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami membaca dan mengerti Alkitab yang kami baca. 我们求圣灵来帮助我们，使我们能够明白圣经的经义， Sehingga hidup kami bisa menjadi hidup yang diubahkan dan Alkitab itu memiliki pengaruh di dalam kehidupan kami. 也使我们的生命得以改变。借着圣经在我们生命当中有很大的影响。 Terima kasih Tuhan. 感谢神， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督的名，我们祷告感恩， Amin. 阿门。